saya Abdul Rahim Bizkofli, nombor matrik 2210722. Hari saya selesai membaca novel kedua yang ditulis oleh Ustaz Ali Fayyad, novel ketiga Azazil Putus Asa. Kali ini sangat memberi pengajaran dan peringatan bahawa kiamat itu pasti terjadi. Dan sebelumnya terjadinya kiamat, pasti ada tanda-tanda besar seperti Dajjal dan turunnya Imam Mahdi dan Nabi Isa. Itulah antara yang dipertengahkan dalam novel Islamik ini. To the Mayan calendar, which predicts the end of time to occur on the 21st of December of this year. Sinopsis buku ini menggambarkan kejadian hari kiamat dan merungkai misteri dunia yang disembunyikan. Kisah dunia dibongkar di dalam kitab kuno lampau mengenai kebangkitannya disebut dari ribuan tahun lalu. Makhluk purba ini yang hidup di dalam sangkar tahanan Tuhan. Dia menggelarkan dirinya sebagai Tuhan abadi yang di dahinya mempunyai tulisan kafarah. Berita kemunculannya jadi amaran setiap umat dan digelar The Power of God. Dia dianggap penakluk jendela timur dan barat. Semasa itu, dimensi masa dan usia terus berlalu. Putaranya berputar pantas sebagai bulan lagi sehari. Taksi dan medan mengotik bunyi tidak setari. Matahari terbenam terbit dari kedudukan ini saja. Novel ni boleh dikira sebagai novel fiction yang mereka cerita berpandukan daripada fakta, iaitu dari Al-Quran dan Sunnah. Dia ceritakan tentang suasana akhir zaman yang sedang berlaku dan memangnya pasti akan berlaku pada satu masa nanti. Novel ni memang diakui ada banyak kaitan dengan buku-buku yang pernah saya baca mengenai hari kiamat. Novel ni menceritakan tentang perjalanan seorang saintis etis bernama Prof. Fayyad dalam mengharungi dunia akhir zaman. Bermula dengan kejadian yang telah beliau alami, iaitu peristiwa kegagalan 11 bintang sejajar, di mana salah satu bintang bernama Sirius Star, iaitu bintang berkembar, telah menyimpang dari landasan orbit yang sepatutnya. Galaksi menjadi huru-hara aurora yang kebiasaannya hanya terdapat di kutub utara dan selatan mulai dilihat di kesan khatulistiwa. Kesannya berbagai gelombang besar tsunami dan gempa bumi di mana-mana terjadi. Dan kalau diikutkan logik, perkara ini sangat menyimpang daripada fakta-fakta sains dan astronomi. Maka disebabkan itu, beliau yang selama ini tak percaya kewujudan Tuhan tiba-tiba sangsi, dan pada akhirnya beliau temui jawapan daripada seorang syekh di negeri Arab yang menjelaskan detail mengenai ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan kejadian-kejadian tersebut. Akhirnya dengan izin Allah, Dr. Fayyad kembali kepada agama Islam. Korang boleh try baca novel ni untuk tahu lebih lanjut. Dalam novel ni juga ada diceritakan kisah lanjut mengenai Raja Namrud. Mesti pernah dengar kan yang Firaun mengaku dia Tuhan. Kalau nak diikutkan, Raja Namrud ni adalah manusia pertama yang murtad dan syirik serta mengaku dirinya sebagai Tuhan sebelum Firaun lagi. Korang pernah dengar New World Order? Keinginan Raja Namrud menguasai dunia di bawah satu kitab itulah yang disebut sebagai New World Order yang kini. Tapi yang pasti keturunan Raja Namrud ni masih berterusan hingga sekarang. Banyak lagi fakta yang diketengahkan dalam novel ini berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Kesimpulannya, kemunculan Dajjal pasti akan berlaku dan kita tidak tahu bila ini akan terjadi. Namun persoalannya, kuatkah iman kita untuk menghadapi semua fitnah Dajjal tersebut? Kerana semasa kemunculan Dajjal, kita akan diuji dengan kemarau yang sangat panjang.
sehingga boleh jadi sampai 3 tahun lamanya. Dan waktu tu tak ada dah bekalan makanan, seli zikir. Lepas tu tepuklah dada, tanyalah imam masing-masing. Hai sekali, cukup sekadar itu saja ulasan saya mengenai buku ini. Sekian, terima kasih.